kami nak tunjuk satu video klip 2 minit lebih saja untuk pengetahuan semua tentang objektif sidang abang kita pagi ini. Okey, come. Siap. Bantuan daripada kemah daripada UK, United Kingdom, Shutterbox. Hampir sebulan, lepas tu baru pindah ke kontena. Ada yang pindah di kem askar, ada yang dapat rumah Mercy, ada yang dapat kontena. Saya ada anak 3 orang, sekalian family semua 5 orang. Harapan saya dapat rumah lah. Rumah tu, di rumah Tabukit sebelah sana. Dia tinggi sikit. Ada duduk sana minggu dah. 3 hari ke 4 hari. 3 hari lah pasal pindah mari sini. Saya duduk di kemah. Duduk dalam kemah. Di sini. Masuk 2 bulan kan. Rumah tu dah anyuk, terbalik. Terkejut jugalah. Tak tahu nak kata macam mana lah. Bagai semua habis. Kak Lon ni memerlukan pak tinggal rumah lah. Kalau boleh gak seboleh-bolehnya memang harap sangat lah. Kak anak 7 orang, termasuk kak dengan suami 9 keluarga lah. 1 hari boleh kak mindah mai duduk dalam kemah. Jadi start daripada bulan 1, 2, 3, sekarang ni kan bulan 4 bulan dah masa. Umur anak kak pun nak masuk 5 bulan dah. Ritih kaknya, hati kaknya, sampai bila kak nak duduk lagu ni. Adik anak kecil. Kalau dari segi kita ngaji kat stres lah banyak. Dari segi trauma banjir kan, moga rumah tak ada. Dah utuh, tak nak kedik nak melayu siapa. Sebelum ni saya nak memperkenalkan semua yang duduk atas pentas ini. Yang sebelah kanan ialah saudara Jeming Baru. Jeming Baru adalah ketua koordinator Yayasan Darul Hijrah. Itu tanah, tuan punya tanah yang mana kita akan buat rumah. Ini Pak Samad, no need further introduction. Wadi Limpi Siang, Datuk Ambika. Ini YB Dr. Hatta Ramli. Kita buat rumah di kawasan Parlimen dia, Kuala Krai. YB Nurul Izzah, no further introduction. Ini Leong Oi Yi dan juga Brian Gill, kedua-dua adalah pemimpin TEPSI dan juga mereka juga dalam jawatan kuasa DAP Wilayah Persekutuan. So, tujuan kita adakan sidang abad ini adalah kita nak melancarkan satu projek pembinaan rumah, 40 buah rumah untuk mangsa banjir di kawasan Gucil. Kita nak pindah mereka ke satu kawasan yang lebih, tanah yang lebih tinggi, 9 km dari tempat asal mereka sekarang. Jadi saya percaya yang para wartawan kita ada flyer, ada yang risalah ini. Yang apa yang saudara lihat tadi dalam klip video itu adalah keadaan yang mereka duduk sekarang. Jadi kalau lihat dalam risalah ini, kita boleh lihat mereka masih duduk dalam khemah, ya, di tepi jalan, di khemah, dan juga masih duduk dalam kontainer, heavy container. Ini adalah keadaan mereka sekarang, dan mereka amat berharap untuk buat rumah, tapi sudah tunggu setengah tahun selepas
setengah tahun selepas banjir masih duduk di dalam kemah. Itu sebabnya yang Kampung Impian Kelantan dengan kerjasama Yayasan Darul Hijrah Tuan Tanah yang tapak tadi itu, kita nak semua kita ni bekerjasama, kita nak buat satu fundraising dinner untuk kumpul dana bagi mereka. Jadi setiap meja yang kita jual hanya RM2,000 sahaja. Dan kita juga melalui program ini kita mengadu-adukan derma lah, khususnya bagi syarikat dan juga persatuan. Mungkin mereka boleh derma lebih ataupun sponsor satu rumah bagi mangsa banjir. Jadi kita ini boleh cepatkan proses kita untuk pembuatan rumah. Jadi saya juga nak terangkan sedikit saja yang jumlah kos yang kita nak buat ini. Yang setiap rumah adalah kos pembinaan adalah RM50,000 dan 40 rumah maksudnya RM2 juta. Dan kita akan buat satu dewan orang ramai bagi kampung ni kerana kita pindah satu kampung dan kita ada satu tapak permainan kanak-kanak dan kita juga tinggalkan satu lebih kurang 1 ekar yang tapak tanah itu, yang mana kita akan buat aquaponics. Maksudnya kita akan memberi peluang kepada para penduduk kampung ni untuk menternak ikan. Jadi mereka boleh jual ikan yang mereka ternak melalui sistem aquaponik itu, ataupun mereka boleh makan sendiri. So kita nak jamin bila mereka pindah ke satu tempat yang agak jauh daripada tempat asal mereka, mereka ada mata pencarian. Ini mata pencarian ekonomi mereka. Jadi ini adalah semua dalam rancangan kita. Tapi yang phase 1, fasa pertama adalah kita nak dapat wang yang cukup RM2 juta untuk buat rumah bagi orang kampung ni. Kami berharap melalui usaha kita ini, kita boleh juga mendesak kerajaan pusat untuk cepatkan proses mereka untuk membuat rumah. Di sini dalam risalah ini juga kita saudara akan lihat, saya petik satu laporan abar daripada Sinar Harian yang bertarikh 18 Mei. Yang mana yang Datuk Seri Mustafa Muhammad sendiri, dia adalah pengurusi Jawatan Kuasa Bersama menangani banjir di Kelantan. Dia sendiri pun rasa tidak puas hati kerana daripada 1,824 rumah yang perlu dibuat semula oleh kerajaan, hanya 19 buah dibuat. Saudara sebenarnya boleh buat Google search untuk artikel ini, untuk laporan abar dari Sinar Harian ini. Ini adalah apa yang saya petik. Jadi kami semua pun rasa hairan lah. Yang Perdana Menteri kata dia akan memperuntukkan RM800 juta kan selepas dia main golf dengan Obama pergi ke Kelantan. Ini adalah pengumuman beliau. Tapi sampai sekarang sudah setengah tahun, hanya buat 19 rumah sahaja. Dan daripada 19 rumah ini, 12 dibuat oleh kerajaan negeri dan 7 oleh kerajaan pusat. Saya tak pasti sampai sekarang bulan Jun ada apa-apa perubahan dari segi angka. Tapi kalau tak sampai 10% pun daripada jumlah rumah yang perlu dibuat semula, saya rasa ini memang kami rasa sangat kesal. Itu sebab kita berharap yang orang ramai akan derma dengan memberi derma kepada tabung kita ini supaya kita boleh cepatkan pembuatan rumah. So this is my piece. Maybe I pass the okay, it's my piece. Maybe I pass Samad. Pass Samad. Okay, Assalamualaikum. Saya wakil daripada Yayasan Darul Hijrah. Alhamdulillah, semasa banjir Yayasan Darul Hijrah telah berjaya mengumpul berjumlah wang, dan kami pada permulaan banjir kita beri makanan, membaiki rumah. Lepas tu kita dah menyiapkan sebiji rumah dan dalam pembinaan 10 buah rumah. Dan sekarang kita dapat membeli tanah, tetapi masih kekurangan wang untuk membiayai penempatan banjir. Untuk pengetahuan semua, Kelantan sekarang mengalami musim panas yang sangat teruk dan debu penyakit kepada masa banjir. Jadi kami berharap
supaya orang ramai dapat terus memberi sumbangan supaya projek ini dapat diteruskan, kerana kemungkinan hujung tahun ini musim banjir ataupun hujan akan turun dengan lebat. Kalau mereka masih tak ada tempat perlindungan, kita khawatirlah mereka akan dapat penyakit ataupun hilang tempat tinggal. So kami berharap berita ini dapat disampaikan kepada orang ramai dan seterusnya sumbangan dapat diberi melalui KKP Kelantan dan tabung kecemasan dan juga tabung Yayasan Darul Hijrah. Itu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Pengerusi, rakan-rakan yang se-idealisme, saya hanya ingin memberitahu bahwasanya ini adalah usaha awal yang kita namakan Impian Kelantan. Impian ini seperti Anda tahu semua bahwasanya adalah sesuatu yang ingin mencapai, khususnya kebahagiaan untuk rakyat semua. Dan ini dimulakan, malah sebenarnya sudah dimulakan di tempat lain dengan rasmi untuk menempatkan sekelompok mangsa banjir di Kelantan sedaya kita, dan tentunya ini akan diperkembang lagi sedekat itu. Terima kasih Pak Samad. Pak Samad adalah penasihat, advisor kepada Gabungan Impian Kelantan. Okey, dan seorang lagi penasihat kepada Gabungan Impian Kelantan adalah Datuk Ampika. Terima kasih. Salam sejahtera. Ladies and gentlemen, first I'd like to say that I'm very honoured to be associated with Impian Kelantan. I had no problem accepting the suggestion that I support this organisation. Now, helping the people of Kelantan has to be above politics. And my concern is that so little progress is being made by the federal government to help the people of Kelantan. And we know that we have another 6 months before December is upon us and before we may see further floods. What are these poor people supposed to do? So many of them are living in tents. It is totally unacceptable. And just like the disaster relief in December and January, NGOs had to step in, and NGOs don't mind stepping in. We think it must be joint effort of government and NGOs to help in disaster relief. So NGOs did step in there, and NGOs continue to step in to help the people of Kelantan, together with political parties. Actually, it doesn't matter who is part of this coalition. The main aim is not politics, the main aim is to help the people of Kelantan. But I'm very, very disappointed by the progress of the federal government. Teresa gave you the figures just now. I think it's ridiculous that only 19 houses have been built as of May. And I'm very disappointed also in their responses to any disaster. They are not what we would expect of a responsible government. And so we can only do what we can. That these are 40 houses that are being proposed. I think Teresa has thought this through very well, and her committee have thought this through very well. I think more and more people should step in, should help, and make sure come December that the people of Kelantan have some form of security before they have to possibly face the next floods. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagi pihak rakyat
Kelantan amnya dan khususnya kawasan saya Kuala Krai. Saya ingin merangkam dan ucapan terima kasih kepada Gabungan Impian Kelantan yang sedang merencanakan program pembangunan semula kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir. Untuk makluman sidang media, gabungan ini telah ditubuhkan seawal hujung Januari tahun ini sebagai suatu formaliti, tetapi kehadiran mereka di kawasan banjir bermula saat banjir bermula dan telah memainkan peranannya dengan cukup ketara di kawasan, khususnya kawasan saya di Kuala Krai. Dan jumlah NGO yang terlibat sama ada dalam gabungan ini ataupun yang datang bersendirian cukup banyak sampai tidak terkira, datang dengan keikhlasan untuk membantu rakyat Kelantan, sama dengan agensi-agensi kerajaan baik negeri maupun daripada federal. Saya cukup terharu dengan kehadiran mereka ini semua, kerana kita tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara, malah hubungan politik pun setengahnya tidak ada. Tetapi semangat untuk membantu ini luar jangkaan, sama luar jangkaan dengan banjir itu sendiri. Mr. Lim Kit Siang ni, yang berhormat Mr. Lim Kit Siang sendiri, I lost count how many times he came. Kelantan Batu Kuala Krai, YB Anthony Low, Teresa, pun mengunjungi, mungkin lebih kerap daripada saya turun ke Kuala Krai. Tak kencing lah tu. Begitu juga Datuk Ambiga, what does she know about flood? But she came. Untuk memberikan sumbangan satu, tapi kata-kata semangat dan dorongan. Begitu juga pimpinan yang lain dari parti politik dan juga NGO. Jadi tidak keterlaluan kalau saya mengatakan bahawa inilah satu bayangan masyarakat Malaysia yang kita mau wujudkan. Tapi sedihnya dia bermula dengan banjir. If only we can start with something happier, that will be the Malaysian that we are looking for. Jadi saya juga bersyukur kerana bantuan ini tak berhenti sedemikian setakat waktu banjir sampai hari ini. Dan saya rasa inovasi ataupun cadangan Impian Kelantan untuk membangunkan satu perkampungan baru ini luar jangkaan saya. Dan apabila dimaklumkan oleh gabungan ini bahawa mereka telah acquire satu tanah untuk memindahkan mangsa banjir yang tidak ada tanah sebelumnya. Mereka tinggal di kawasan-kawasan penempatan yang tidak sah, tepi-tepi sungai, tepi-tepi rel kereta api. Jadi bagi kali ini mereka akan ditawarkan rumah kekal. Jadi saya berasa overwhelmed dengan hasrat ini. Walaupun ianya memerlukan kos yang tinggi dan mereka berusaha. Bagi pihak saya, on my end, apa yang boleh kita mainkan peranan ialah memastikan tidak ada halangan-halangan birokrasi yang boleh melambat ataupun menyusahkan pembinaan ini. Kerana pembinaan tentunya memerlukan kelulusan dan sebagainya. Ada peraturan-peraturannya. Jadi dalam keadaan kecemasan ini, kita dan gabungan akan berusaha supaya halangan-halangan birokrasi tidak menghalang atau melambatkan proses itu. Dan saya sekali lagi bangga juga kerana bukan sekadar menyediakan penempatan, tetapi peluang-peluang ekonomi, kerana mereka ini terpaksa berhijrah dari tempat mereka, jauh dari tempat asal mereka, about 10 km dari sana. So sudah tentu that will upset the normal life of these people. Jadi dengan menyediakan program ekonomi yang saya pun telah terus sertakan dalam perancangan awalnya, saya rasa this can be a model to our society. How the third force, the NGOs, can bring new breath of life to our
society yang memerlukan. Jadi this is a good start, and I will give my full support to the effort by Gabungan Impian Kelantan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hatta, Wabi Guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera barisan pimpinan yang hadir. Sesuai Wabi Teresa yang menjemput saya untuk turut serta, dan saya hanya boleh menyatakan saya bagi pihak keadilan begitu terkesan sekalung tahniah kepada DAP dan semua NGO yang telah bergabung bekerja keras, termasuk Tuan Menteri Tanah. Tak ada Tuan Menteri Tanah tak apa yang dikerja dalam gabungan Impian Kelantan, dan tentunya ini harus dijadikan sebagai alternatif model yang amat mapan. Kenapa? Kerana ia memperlihatkan penempatan yang lebih holistik. Maksudnya dalam mana-mana proses pembinaan semula, kehidupan dan mereka yang terkesan harus diambil kira aspek ekonomi. Dan kerana itulah saya begitu bersyukur dan berbangga melihat development of aquaponics. Kemungkinan bukanlah dilihat sebagai sesuatu yang dipraktikkan secara besar-besaran, tapi amat bermakna dan ia menunjukkan apa perancangan harus dibuat secara holistik. Dan kami dari keadilan khususnya semalam saya sempat memaklumkan kepada YB Azmi Ali. Saya katakan bahawa Selangor juga yang ada perancangan, dan insya-Allah setakat Julai tahun ini, 10 Julai telah bersetuju. Fasa pertama adalah 27 unit rumah yang siap, dan insya-Allah menjelang Ogos sebanyak 33 unit lagi bagi fasa kedua. Maksudnya bagi peringkat kerajaan negeri Selangor bertumpu di kawasan Manik Urai, Kuala Kerai, akan dipersiapkan 60 buah unit. Dan pada saya harus juga mereka belajar daripada kelengkapan dan perancangan yang dibuat bagi penempatan 40 keluarga oleh Gabungan Impian Kelantan. Kerana kita dalam merancang mana-mana usaha, benar kita ada maklum kelemahan ketara oleh kerajaan pusat, kepada masa yang sama memberikan kita cabaran bagaimana untuk menghasilkan model alternatif dan melaksanakannya. Jadi seperti yang saya sebut, tahniah sekali lagi, dan saya bersyukur dapat bersama pada hari ini, dan saya harap model ini dilihat oleh semua rakyat untuk memberikan kita rasa pemerkasaan. You see, you can be the change that you want to see in others. Dan insya-Allah impian ini bukan sahaja tersekat atau terhad di Kelantan, tapi haruslah menangkap dan menggamit imajinasi seluruh Malaysia dengan cabaran-cabaran yang terus kita hadapi. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya nak jemput Wadi binti Siang. Terima kasih Saudara Menteri Teresa, Pak Samad, Saudara Jemian, Nge, Ambika, Yang Berhormat Dua, Hatta Dato' Hatta dan Nurul, dan saudara-saudari. Baru-baru ini dalam Parlimen 2 hari dahulu yang angka yang terkini mengenai bilangan rumah yang disiapkan akibat banjir di Kelantan. Only 33 new houses tadi Teresa kata berapa? 19. Only 33 new houses have been built for the Kelantan 1,900 flood victims so far. Minister in the PM's Department Syahidan told dia rakyat is today, ialah Selasa, 2 days ago. Bilangan terkini lah. He said the government was well aware that the number of units built still lags behind the intended target, 33 out of 1,900. That is a real revelation. But said Putrajaya was committed to see through. There were claims that only 5 houses have been built so far. This is not true. In the span of not more than 2 weeks, 32 permanent units have been built. Sebenarnya angka 5 buah rumah siap dia buat diberikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin apabila beliau melawat Kelantan di awal April. Dia kata ada masalah veteran di Kuala Kerai masa itu.
dan dia kata bahawa federal government ada menghadapi masalah, dan dia apologize. Dia kata, I apologize if there are victims who have waited a long time to get permanent home. Don't be angry with the government. We already have plans to provide the land for the construction of the permanent homes. Masa itu dia kata barulah 5 buah rumah siap. Sudah 6 bulan. Lagi 5 tahun kita akan menyertai golongan yang akan disifatkan sebagai negara manggut. Developed nation. Mana ada satu developed nation di mana selepas satu malapetaka, satu banjir besar, lepas 6 bulan, sungguh pun perlu 1,900 buah rumah dibina, barulah 33. Sekarang 33 buah rumah siap. Average daripada 5 buah rumah di early April sampai sekarang 2 bulan, average 14 rumah siap dibinakan setiap tahun. Setiap bulan. Every month average 14 houses. At this rate, we will need about 10 years. 10 years, and I think the floods will come. The new floods will have come. I think this is scandalous. What Abigail said, this is scandalous. We must make it very clear that this is something we cannot accept. How can Malaysia join the ranks of the developed nations when we have such scandalous state of affairs? There was a promise, adalah janji bahawa semua rumah akan disiap sebelum raya. At the early months, all the houses will be ready before raya, and raya is about a month away. That's impossible. Janji tidak ditunaikan. Another broken promise. And this is the problem kita ada. We don't have that first world mentality because we regard this, I don't know how many years it will take. Like apa yang berlaku dalam di Mount Kinabalu. When disaster happened, only then how to react. And the Prime Minister flies Saudi Arabia. Dia pergi Ranau dan Gundasan, dia pergi Saudi Arabia. There's no, I think there is a need bukan sahaja untuk a new standard operating procedure for all disasters, not just on floods and fire, for all disasters. How immediately the government and all authorities can be mobilized to come to the help and immediate help, not after a few months. And I think this is a scandalous state of affairs. I call on the Prime Minister to convene an urgent cabinet meeting to look into this problem. I mean, this is the concerns of people of Kelantan. Impian Kelantan is sebahagian impian Malaysia because we believe that every Malaysian has a right to basic facilities, housing, health, education, dan Kelantan is no exception. And impian Kelantan sebahagian impian Malaysia, satu konsep inklusif untuk embrace all Malaysians. Tak kira apa agama, apa kaum, apa wilayah, apa negeri. We were committed. I think we are all here, we are committed, whatever ups and downs of politics, we are committed to that concept, we are loyal to that concept, and will continue to exhaust every sinews that we have to ensure that every Malaysian, whether a poor fisherman, a poor farmer, a poor hawker, anywhere, every state, Kelantan, Sabah, Sarawak, Malaysia, is properly looked after. I think it will continue, and on Saturday we are going to have another project Impian Kelantan in the Gua Musang, is it? Gua Musang, Kampung Pasir Tumpu, where the Impian Kelantan has completed 45 houses. 45 houses, a bit more than the 33 houses of federal government, and I think we hope that this will make Najib sit up, wake up, and convene an emergency meeting to complete the 1,900 houses which the federal and state governments must complete within 6 months, 3 months, 6 months, at least by this year. By this year, all the houses must be completed, and we don't have to wait for the next floods to come. Thank you very much.